Kalau bishop makan bishop E2, ini adalah blunder yang sangat besar sebab rook boleh makan pawn di G7 membuat check, king terpaksa lari ke H8 dan seterusnya queen makan pawn H7. Ini adalah checkmate. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak menonton melihat satu game yang dimainkan oleh seorang pemain catur berbakat remaja daripada India, iaitu Dommaraju Gukesh ataupun nama panggilannya iaitu Gukesh D. Okey, Gukesh ni sebenarnya merupakan seorang pencatur yang sedang meningkat naik sekarang ini dari India, dan dia sebenarnya merupakan GM ataupun Grandmaster ketiga termuda di India selepas Abhimanyu Mishra dan juga Sergey Karjakin, dan dia mendapat gelaran Grandmaster seawal umur 12 tahun. Sekarang ni dia baru sahaja berumur 16 tahun. Baik, saya nak bawa korang semua tengok satu game yang dimainkannya menentang seorang lagi GM yang hebat juga daripada Armenia, iaitu GM Gabriel Sargsyan. Sargsyan ni merupakan satu nama yang tidak asing. Sebab apa? Sebab dia sebelum ni pernah memenangi kejohanan-kejohanan terbesar. Antaranya ialah pernah mendapat gold medal ataupun pingat emas di kejohanan Olimpiad sebanyak 3 kali sebelum ni. Jadi kat sini kita ada satu game yang diambil dari Olimpiad, kejohanan Olimpiad 2022 di Chennai, India pada tahun ini. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Dommaraju Gukesh menentang GM Gabriel Sargsyan. Jom kita tengok game ni. Gukesh memulakan dengan D4. Kita ada D5, C4, memainkan opening Queen's Gambit kat sini. Dibalas dengan E6, Knight F3, Knight F6, Knight C3 dan seterusnya Bishop B4. Kat sini, satu gerakan yang biasa dimainkan ialah untuk bishop pergi membuat pin di G5. Tapi Gukesh memilih untuk queen ke A4 kat sini. Ini pun merupakan satu gerakan yang biasa dimainkan juga. Tak ada masalah kat sini. Cuba membuat check dan sambil itu menyerang bishop di B4. Jadi kat sini, Knight C6 terpaksa dimainkan. Kita ada E3, 0-0, bishop D2, pawn D makan pawn C4, bishop makan pawn C4, bishop D6, queen C2. Ini semua adalah teori opening yang biasa dimainkan ya. Dan seterusnya hitam menolak pawn E5. Kenapa? Hitam cuba untuk memecahkan petak tengah. Sebab apa? Sebab king putih masih lagi di tengah papan. Jadi dia cuba untuk mungkin pecahkan posisi ini dan membuat serangan. Kita ada pawn D makan pawn E5, diikuti dengan knight makan pawn E5. Dan kat sini satu gerakan yang biasa dimainkan ialah knight makan knight E5, bishop makan knight E5, pawn F4 menyerang bishop, bishop makan knight C3 dan seterusnya bishop makan bishop C3 dengan idea untuk menggunakan ketiga-tiga perwira ataupun piece ini untuk cuba membuat serangan ke atas king hitam. Namun selepas knight makan knight kat sini, Gukesh memainkan satu gerakan yang tidak pernah dimainkan di peringkat tertinggi sebelum ni, iaitu bishop ke E2. Ini satu gerakan yang tak pernah dimainkan dan semestinya lawan dia, Sargsyan, terkejut. Sargsyan cakap, alamak, apa benda ni? Dia cakap Melayu sebab terkejut sangat kat situ. Jadi Sargsyan pun mengambil masa beberapa minit lah untuk berfikir mengenai move ni, dan dia pilih knight makan knight F3 kat sini. Kita ada satu gerakan yang menarik dengan pawn G makan knight F3. Cuba untuk buka file G dan mungkin ideanya adalah untuk membuat castling panjang kat sini lah, dan cuba serang king hitam. Baik, A6 dimainkan kat sini. Kita ada castling panjang 0-0, B5, rook hash G1. Lihat bagaimana kedua-dua pemain cuba untuk menyerang satu sama lain. Putih di sebelah sini manakala hitam pula di sebelah sini. Kita ada B4 menyerang knight, knight lari ke E4, knight makan knight E4, pawn F makan knight E4, queen E7, seterusnya F4, A5, E5 menyerang bishop, bishop lari ke C5 sambil membuat pin ke atas pawn di E3. Jadi kat sini rook larikan diri ke G5 sambil mungkin idenya adalah untuk satu lagi cuba double rook di file G kat situ. Seterusnya bishop A6 kat sini.
dan rook D G1 tidak mengendahkan ancaman bishop makan bishop. Sebab apa kat sini? Sebab kalau bishop makan bishop E2, ini adalah blunder yang sangat besar sebab rook boleh makan pawn di G7 membuat check, king terpaksa lari ke H8 dan seterusnya queen makan pawn H7. Ini adalah checkmate. Jadi sebab itulah selepas rook D pergi ke G1, kita ada G6 terlebih dahulu, tidak membenarkan rook untuk makan pawn G7. Selepas itu barulah pertukaran bishop berlaku kat sini dengan bishop makan bishop E6, rook makan bishop E6 dan seterusnya F5. Baik, kalau korang tengok kat sini, pawn di E5 ni nampak macam percuma tapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab kalau queen makan pawn E5, semestinya pawn F akan makan pawn G6 membuat discover attack, serangan ke atas queen kat situ, dan sekali lagi pawn tu akan cuba untuk makan mana-mana pawn di kubu hitam dan sudah semestinya king akan berada dalam keadaan yang bahaya. Jadi selepas tolakan pawn F5, kat sini Sargsyan memainkan bishop ke A7 dengan idea untuk queen datang ke C5 dan cuba untuk menukarkan queen putih macam ni. Sebab apa? Sebab queen ni sedang membantu serangan ke atas king. Nampak menakutkan kat situ. Okey, tapi kat sini Gukesh mempunyai satu gerakan yang bagus dengan tolakan pawn ke E6. Baik, apa jadi kalau queen pergi ke C5 cuba untuk tukar queen kat sini? Ini adalah satu gerakan tidak bagus. Sebab apa? Sebab putih boleh mainkan queen makan queen C5, memaksa bishop makan queen C5, dan selepas itu pawn F boleh makan pawn G6 sambil membuat discover attack ke atas bishop. Dan semestinya sekali lagi kubu hitam akan hancur dah. Sebab itulah selepas pawn E6 dimainkan, Sargsyan terlebih dahulu melarikan dia punya king ke H8. Kita ada king ke B1, sama juga melarikan king supaya queen tak boleh nak tukar queen lah. Dan seterusnya pawn G makan pawn F5 kat sini. Baik, di move ke 24, Gukesh telah membuat satu gerakan yang sangat-sangat bagus dan gerakan ini sebenarnya memenangi perlawanan ini. Baik, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakannya. Silakan. Kita dapat tengok satu kekuatan serangan Gukesh kat sini ialah rook yang berada di file G. Dan kat sini kalau queen boleh datang ke G2, sudah semestinya dua-dua rook ni akan gembira. Yip yip hore, queen dah join kita. Dan ada serangan yang bahaya kat atas king lah. Jadi satu gerakan yang bagus kat sini telah dimainkan oleh Gukesh ialah untuk bishop makan pawn B4. Wow, membuat sacrifice bishop. Sebab apa kat sini? Sacrifice ni dilakukan dua tujuan. Yang pertama, dia cuba untuk menyerang queen, dan yang kedua, dia cuba untuk buka laluan queen datang ke G2. Jadi dia nak buat gerakan queen datang ke G2 ni, dia perlu membuat gerakan ni dengan cepat, dengan mengambil tempo. Jadi sebab itulah bishop perlu makan pawn sambil menyerang queen, dan queen hitam kena buat sesuatu. Kat sini kalau queen makan pawn di E6, ini adalah satu kesilapan yang besar lah, sebab bishop boleh makan rook F8 dan kita dapat tengok putih dah dapat satu rook dan sekali lagi rook nak masuk checkmate di G8. Jadi selepas bishop sacrifice dibuat kat sini, bishop di B4 tu terpaksa dimakan. Sama ada menggunakan pawn ataupun menggunakan queen, tidak kisah. Jadi kat sini Sargsyan memilih untuk makan bishop tu dengan menggunakan queen. Kita ada queen makan bishop B4 dan seterusnya queen ke G2. Ancaman rook nak masuk G8 membuat checkmate. Kat sini queen E4 dimainkan. Sargsyan berjaya menukarkan queen kat sini sambil membuat check. Jadi kita ada queen makan queen E4, pawn F makan queen E4. Namun satu gerakan simple, taktik yang senang dibuat oleh Gukesh kat sini dengan pawn ke E7 menyerang rook. Jadi rook semestinya kena buat sesuatu. Kat sini rook E8 dimainkan dan kita ada rook ke G8 membuat check. Rook makan rook G8, rook makan rook G8 check, king makan rook G8 dan akhirnya pawn E pergi ke E8 tukar menjadi queen membuat check. Jadi kat sini kita dah dapat tengok queen menentang rook dengan bishop semestinya mempunyai harapan yang besar untuk menang. Baik, permainan bersambung dengan king lari ke G7. Kita ada queen E5 check, rook block di F6, queen G5 check, rook block sekali lagi di G6 dan seterusnya, barulah queen makan pawn E5. Kat sini kita dapat tengok pawn di E3 tu tidak boleh dimakan. Sebab apa? Sebab kalau bishop makan pawn E3, queen C3 akan membuat fork kat sini dan bishop di E3 tu akan mati. Jadi selepas queen makan pawn E5 kat sini, rook pergi ke G1 membuat check,
kita ada king lari ke C2, rook G2 check, king lari ke B3 dan seterusnya bishop ke B6 menyerang queen. Queen lari ke E5 check, king lari ke F8, queen H8 check, memaksa king ke E7, queen makan lagi pawn H7. Seronok je kan, ada queen bolehlah kutip-kutip pawn macam tu. Rook pergi ke E2, cuba untuk makan pawn E3. Pawn E3 ni kalau berjaya dimakan oleh hitam, sememangnya akan ada bahaya sebab akan ada pas pawn. Pawn E4 ni boleh memberi tekanan kepada pihak putih. Jadi kat sini Gukesh mainkan queen makan pawn E4 terlebih dahulu, check, king lari ke F8 dan selepas itu queen B4 dimainkan membuat check dan di sinilah Gabriel Sargsyan menyerah kalah. Kenapa? Kita tengok kat sini, apa-apa gerakan yang dibuat oleh hitam akan memaksanya untuk hilang satu piece. Sebab apa? Okey, kita sambung sikit kat sini. Selepas check dibuat, kalau king melarikan diri ke G8 contohnya, queen akan pergi ke G4 dan membuat fork. Kita dapat tengok rook akan mati kat situ. Baik, kita kembali ke sini. Kalau king lari pula ke G7, sama juga, queen akan pergi ke G4. Sekali lagi, ini adalah fork yang sama kat situ. Alright, kembali ke queen B4. Apa jadi kalau queen lari ke E8? Ini pun sama, queen pergi ke B5, membuat fork di sebelah sini pula, rook di E2 akan mati. Okey, sekali lagi kita kembali. Kat sini kalau hitam tak nak hilang rook dia boleh mainkan pawn ke C5, namun ini membenarkan queen untuk makan bishop B6 dan sama juga queen nak lawan dengan rook, memang queen lah yang menang. Jadi sebab itulah selepas queen ke B4 check, kat sini GM Gabriel Sargsyan menyerah kalah dan resign. Okey, satu game yang menunjukkan satu taktik yang menarik yang telah dibuat oleh GM Gukesh dan sememangnya GM Gukesh sekarang ini tengah on fire, tengah on form. Dia menang dengan banyak sangat GM-GM ternama dan sekarang ini dia punya rating pun daripada 2,600 telah melonjak naik ke 2,700 dan dia menjadi GM ketiga termuda yang berjaya mencecah rating 2,700 dalam kategori klasikal. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye bye.